Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan soalan esei yang melibatkan rajah, iaitu rajah permintaan agregat penawaran agregat, iaitu rajah ADAS. Okey, di sini ada beberapa contoh soalan yang melibatkan yang jawapannya memerlukan rajah ADAS. Jadi berdasarkan pada soalan-soalan ini, kita dapati dia dibahagikan kepada 3 bab yang melibatkan bab 3, iaitu hanya melibatkan keseimbangan pendapatan negara, pendekatan ADS, iaitu melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi AD dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi AD. Kemudian yang kedua, yang selain daripada ADS tadi, dia juga boleh juga melibatkan dengan bab 5, iaitu inflasi dan pengangguran, di mana soalannya ada meminta bagaimana dapat mengatasi inflasi ataupun pengangguran. Dan satu lagi selain daripada melibatkan ADAS dan juga inflasi pengangguran, ditambah lagi dengan dasar fiskal ataupun dasar kewangan. Okey, jadi bermaksud soalan ADAS ni dia melibatkan topik satu soalan yang ada complicated, lebih complicated kerana boleh melibatkan 3 bab lah, 3 bab, 3 fakta yang berbeza-beza. Okey, jadi sini saya akan tunjukkan bagaimana untuk menjawab soalan esei yang memerlukan rajah ADAS. Okey, kita tengok contoh yang pertama, kita ambil daripada soalan-soalan tadilah. Kita ambil dulu soalan yang pertama yang hanya melibatkan ADS atau faktor ADS saja. Kita tengok soalan. Berbantukan rajah permintaan agregat penawaran agregat atau ADS, terangkan kesan kenaikan upah buruh ke atas tingkat pendapatan negara benar dan tingkat harga. Jadi soalan ini dia cuma nak bagaimana kesan kenaikan upah buruh tadi mempengaruhi pendapatan negara benar dan tingkat harga. Okey, jadi soalan dah beritahu minta berbantukan rajah, kenalah ada rajah, iaitu rajah ADS, di mana faksi menegak adalah harga umum ataupun setengahnya dari tingkat harga umum, dan faksi mendatar adalah pendapatan negara benar ataupun keluaran negara benar. So, mesti ada perkataan benar lah. Okey. Jadi ada kelok permintaan agregat, iaitu AD, iaitu mencorong ke bawah dari kiri ke kanan, dan juga kelok penawaran agregat yang mencorong ke atas dari kiri ke kanan. Okey, jadi berdasarkan soalan, cuba kita jawab. Okey, bila ada rajah, maka kita kena huraikanlah. Okey, kita nak hurai macam mana? Yang pertama, kita cerita tentang keseimbangan asal. Okey, iaitu keseimbangan asal tercapai pada titik E kosong, di mana kelok AS kosong bersilang dengan kelok AD kosong pada tingkat harga umum P kosong dan pada pendapatan negara benar Y kosong. Jadi inilah huraian yang pertama. Okey, huraian yang kedua kita ambil daripada soalan. Soalan beritahu kenaikan upah buruh. Jadi kita bolehlah tulis nombor 2 huraiannya. Apabila upah buruh meningkat, maka ia akan menyebabkan kos pengeluaran juga akan meningkat. Seterusnya penawaran agregat akan berkurang. Jadi kelok AS akan beralih ke kiri dari AS kosong ke AS1. Jadi huraian yang kedua, sehinggalah kelok AS beralih ke kiri dari AS0 ke AS1. Cuma masalah kami pelajar, mungkin nanti ada yang menjawab apabila upah buruh meningkat, kelok penawaran agregat beralih ke kiri saja. Dia tak ada cerita kos pengeluaran dulu meningkat, kemudian penawaran agregat berkurang, barulah kelok AS beralih ke kiri daripada AS0 ke AS1. Okey, itu kemungkinanlah yang pelajar buat yang akan mengurangkan markahnya. Okey, kemudian yang ketiga, kita pada harga P0, berlaku lebihan permintaan agregat, iaitu AD lebih besar dari AS sebanyak Y2, Y0. Okey, jadi harga berkecenderungan untuk naik. Jadi AS penawaran agregat perlu ditambah dan juga permintaan agregat pula perlu dikurangkan. Okey, maka berlakulah keseimbangan yang baru, iaitu dicapai pada E1, di mana kelok AD1 bersilang dengan kelok AS0, iaitu pada tingkat harga umum P1,
dan pendapatan negara benar Y1. Okey, maka ini kita nak jawab soalan lah. Maka tingkat harga umum telah meningkat daripada P0 ke P1 dan pendapatan negara benar pula menurun daripada Y0 ke Y1. Jadi ini menjawablah kepada soalan, dia nak kesan kenaikan upah buruh ke atas tingkat pendapatan negara benar dan tingkat harga. Okey, ini soalan ni hanya melibatkan faktor yang mempengaruhi AD ataupun AS lah. Jadi bila sebut upah buruh ni, dia mempengaruhi AS. Okey, ini contoh soalan untuk menjawab soalan ni. Kita ambil lagi contoh soalan yang lain. Okay, yang kedua, berbantukan. Okay, berbantukan. Rajah ADAS. Terangkan bagaimana cukai pendapatan dapat mengatasi masalah inflasi. Okay, ini dah melibatkan satu ADAS tambah pula cukai pendapatan ini dapat mengatasi masalah inflasi. Dikaitkan dengan inflasi. Jadi inflasi ni kita belajar dalam bab 5. Okay, jadi rajah sama je. Itu paksi menegak tingkat harga umum, paksi menata pendapatan negara benar. Kilo AD kilo permintaan gap mencerung ke bawah dari kiri kanan. Dan kilo AS mencerung ke atas dari kiri ke kanan. Huraian sama je, yang mula-mulanya adalah sama saja. Iaitu keseimbangan asal tercapai pada titik E0 di mana kilo AS kosong bersilang dengan kilo AD kosong pada tingkat harga umum P0 dan pendapatan negara Y0. Jadi sama je dengan soalan nombor 1 tadi. Maksudnya asal dia ada sama je. Kita cerita tentang keseimbangan yang asal. Okey, sama juga kita ambil pada soalan. Untuk mengatasi masalah inflasi, kerajaan perlu menaikkan cukai pendapatan. Okey, dia beritahu bagaimana cukai pendapatan dapat mengatasi masalah inflasi. Jadi kita beritahu cukai pendapatan perlu dinaikkan. Menaikkan cukai pendapatan. Ini kita kena fahamlah nak naik atau nak turun. Okey. Jadi kita menjawab kerajaan perlu menaikkan cukai pendapatan. Jadi apabila cukai pendapatan meningkat, maka pendapatan boleh guna akan berkurang. Seterusnya penggunaan akan berkurang, perbelanjaan agregat berkurang. Kemudian kesannya kepada permintaan agregat juga akan berkurang. Jadi kilo AD akan beralih ke kiri dari AD0 ke AD1. Okey, jadi kita tengok banding dengan soalan yang pertama tadi. Sama juga ambil daripada soalan tapi dalam dia ada lagi penerangan lain lah. Cukai itu menyebabkan apa, yang dia mempengaruhi apa lagi lah. Sehinggalah akhir sekali barulah kilo beralih. Iaitu pada soalan ini kilo AD beralih ke kiri dari AD0 ke AD1. Ini adalah huraian yang kedua. Huraian yang ketiga sama macam tadi juga, mesti ada pada harga P0. Pada harga P0 berlaku lebihan penawaran agregat sebanyak Y2 Y0. Jadi harga berkecenderungan untuk turun. Jadi AS perlu dikurangkan manakala AD perlu ditambah. Okey, yang kalau bertambah tu warna hijau lah, yang berkurang tu warna merah anak panah dia. Okey. Jadi di sini keseimbangan baru dicapai pada E1 di mana kilo AD1 bersilang dengan kilo S0 itu pada tingkat harga umum P1 dan pendapatan negara benar pada Y1. Itu keseimbangan yang baru lah. Jadi tingkat harga umum menurun daripada P0 ke P1 dan pendapatan negara benar menurun dari Y0 ke Y1. Ingat soalan dia ada minta bagaimana mengatasi masalah inflasi. Jadi ini kita wajib kena maklumkanlah, beritahulah. Jadi penurunan harga daripada P0 ke P1 menunjukkan inflasi dapat diatasi ataupun dapat dikurangkan. Okey, ini beza untuk menjawab soalan nombor 1 dengan nombor 2. Okey, nombor 2 lebih panjang lah disebabkan dia melibatkan masalah inflasi. Okey, yang ketiga, contoh soalan yang ketiga. Ya, ini nanti akan lebih panjang lah kerana dia melibatkan bab 6 iaitu dasar fiskal. Okay, berbantukan raja, permintaan agregat, penawaran agregat, raja ADS. Jelaskan bagaimana dasar fiskal dapat mengurangkan pengangguran kitaran. Dia melibatkan ADS, raja ADS, kemudian dasar fiskal, kemudian pengangguran kitaran. Melibatkan 3 bab sekaligus.
Okey, jadi perlu ada rajah ADS sama macam tadi. Paksi menagak harga umum, paksi menata pendapatan negara benar. Kelok permintaan agregat mencerong ke bawah dari kiri kanan. Kemudian kelok penawaran agregat mencerong ke atas dari kiri ke kanan. Huraian sama saja. Yang pertama kita ceritalah tentang keseimbangan asal. Okey, iaitu keseimbangan asal tercapai pada TI kosong di mana kilo AS kosong bersilang dengan kilo AD kosong pada tingkat harga umum P kosong dan pendapatan negara Y kosong. Ini sama je lah. Maksudnya nombor 1 pun sama, nombor 2 pun sama lah. Okay, nombor 3 pun juga sama je bendanya. Okay, kemudian yang kedua ambil pada soalan. Bagi mengurangkan pengangguran kitaran, kerajaan boleh melaksanakan. Okey, ada 3 pilihan lah sama yang kita boleh buat. Kerajaan boleh melaksanakan dasar fiskal mengembang. Bila sebut mengembang ni, yang boleh menyebabkan pendapatan negara meningkat. Okey. Ataupun juga boleh tulis satu-satu, kerajaan boleh meningkatkan perbelanjaan kerajaan ataupun mengurangkan cukai. Maksudnya yang pertama tadi boleh tulis kerajaan boleh melaksanakan dasar mengembang, pun dah boleh dapat markah dah. Ataupun kerajaan boleh meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan menurunkan cukai dan mengurangkan cukai. Itu pilihan yang kedua lah. Okey, ataupun pilihan yang ketiga yang ada adalah kerajaan boleh meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan mengurangkan cukai secara serentak. Tadi asing-asing yang kedua tu. Okey, menaikkan G saja atau mengurangkan cukai saja. Yang kedua ni serentak, kerajaan naikkan G dan mengurangkan cukai serentak. Okey, kesannya perbelanjaan agregat akan bertambah, permintaan agregat akan meningkat. Jadi kilo AD akan beralih ke kanan. Dari AD kosong ke AD 1. Tercepat sikit tu. Tak apalah. Jadi kilo AD akan balik ke kanan daripada AD kosong ke AD 1. Okey. Kemudian yang ketiga, cara huraian sama juga pada harga P kosong. Berlaku lebihan permintaan agregat sebanyak Y kosong, Y2. Harga berkecenderungan untuk naik. Okey. Jadi AS perlu ditambah dan juga AD perlu dikurangkan. Sebab berlaku lebihan permintaan ni, maka permintaan perlu dikurangkan. AS perlu ditambah. Okey. So ni yang ketiga. Sama je kita tengok dari segi huraiannya. Kemudian yang keempat, huraian keempat, keseimbangan baru tercapai pada TI1 di mana kilo AD 1 bersilang dengan kilo AS kosong, iaitu pada tingkat harga umum P1 dan pendapatan negara benar Y1. Okey, jadi tingkat harga umum meningkat dari P0 ke P1 dan pendapatan negara benar juga meningkat daripada Y0 ke Y1. Akhir sekali kita mesti menjawab soalan. Maka apabila pendapatan negara meningkat, jadi guna tenaga pun telah meningkat, maka pengangguran kitaran dapat dikurangkan. Okey, jadi inilah 3 bentuk soalan yang melibatkan rajah ADS. Okey, satu yang lebih ringkas yang mula-mula tadi hanya melibatkan faktor perubahan AD atau S saja. Masuk soalan yang kedua dikaitkan dengan inflasi atau inflasi. Kemudian yang ketiga ni adalah melibatkan ADS, kemudian melibatkan pengangguran iaitu dan juga ditambah dengan dasar fiskal. So yang tiga lebih panjang. Okey, inilah cara bagaimana untuk menjawab soalan yang berkait dengan rajah ADS. Sekian, terima kasih.